Pada suatu tengah hari, Fatimah pulang dari sekolah dengan perasaan yang kurang gembira dan Fatimah melemparkan bukunya ke atas meja kerana terasa dengan guru yang memarahinya. Kenapa ni adik? Ada apa-apa ke? Tak ada apalah mak, tadi dekat sekolah ada seorang cikgu ni marah adik sebab adik terhantar lewat kerja sekolah. Geramlah adik mak. Jangan macam tu adik. Kita sepatutnya memuliakan guru-guru kita walaupun sebenarnya kita berbuat salah atau tidak. Maafkanlah guru adik tu. Baiklah mak, adik maafkan cikgu tu. Ya, memang salah adik sebab adik terlupa. Lagi satu adik, mak nak pesan. Pesan apa tu mak? Kita sebagai penuntut ilmu, kita wajarlah memuliakan ilmu itu kerana ilmu itu penting. Adik tahu tak, darjat seorang penuntut ilmu itu sesungguhnya lebih tinggi berbanding darjat seorang ahli ibadah. Wah, betul ke mak? Ya. Kalau macam tu, adik nak belajar selalulah mak. Melihat situasi adik ni, mak teringat tentang seorang tokoh yang hebat. Siapa tu mak? Dia lempar buku macam adik ke? Tak, dia merupakan seorang yang memuliakan ilmu. Siapa tu mak? Ceritalah mak, adik nak tahu. Pada tahun 164 Hijrah, lahirlah seorang bayi yang bernama Ahmad bin Muhammad bin Hanbal di Baghdad. Beliau merupakan salah satu tokoh yang tersohor atau lebih kita kenali sebagai Imam Ahmad Hanbali. Imam Ahmad Hanbali merupakan seorang yang mahir dalam bidang Al-Quran dan hadis. Walaupun beliau mengalami masalah kewangan, beliau tidak pernah meminta tolong. Walaupun tawaran diberi oleh bapa saudaranya daripada kerajaan dan sahabat beliau tidak pernah menerimanya kerana ingin menjaga maruah dan mentaati ibunya. Jadi, apa kaitannya dengan adik mak? Imam Ahmad Hanbali merupakan seorang yang suka menuntut ilmu. Ianya kerana beliau sanggup mengembara untuk mencari ilmu walau memakan masa 2 hingga 4 bulan. Wah, lamanya. Mak, lagi mak. Antara pencetus semangat Imam Ahmad Hanbali ialah ibunya yang amat menyayanginya dan mahukan yang terbaik untuk anaknya. Ummu Ahmad amat menitik beratkan hal agama kepada anaknya. Imam Ahmad juga amat menyayangi dan menghormati ibunya. Beliau meletakkan ibunya yang teratas selepas Allah dan Rasul. Bukti kecintaannya terhadap ibunya ialah beliau sanggup tidak berkahwin sehingga umur 40 tahun kerana ingin mendedikasikan hidupnya untuk berjasa terhadap ibunya. Terdapat juga suatu ketika sewaktu beliau berusia 25 tahun, beliau tidak menyeberangi sungai Tigris kerana tidak dibenarkan ibunya. Wah, taatnya Imam Ahmad Hanbali ni. Adik pun nak jadi anak yang solehah lah mak. Boleh adik? Adik nak tahu tak kepribadian Imam Ahmad? Nak. Imam Ahmad ni seorang yang suka akan kebersihan dan kekemasan tau adik. Lepas ni adik kenalah jadi seorang yang pembersih. Baik mak. Antara imam-imam Ahmad ialah Abu Yusuf Al-Qadi, Haitam ibnu Jum'ain, Yazid ibnu Huru'i, Rahman ibnu Mahdi, Hamad bin Khalid, Waqiyah Al-Jahrah, Abdul Razak ibnu Humam dan yang paling diminatinya ialah Imam Asy-Syafi'i. Seperti imam-imam yang lain, pasti akan ada dugaan yang akan menguji iman mereka. Serius mak? Ya, dan ujian Imam Ahmad merupakan ujian yang paling banyak dugaannya berbanding imam-imam yang lain. Pada suatu hari, terdapat satu isu yang ditimbulkan oleh Khalifah Ma'mun yang menyatakan bahawasanya Al-Quran itu merupakan ciptaan Allah seperti manusia dan bukannya ayat-ayat yang datang dari Allah. Oleh itu, berlakunya satu persidangan yang mengumpulkan 30 orang imam untuk membincangkan isu ini. Majoriti imam-imam mengikut Khalifah Ma'mun yang menyatakan bahawasanya Al-Quran itu ialah ciptaan Allah dan taraf Al-Quran ini sama dengan kitab-kitab lain iaitu Taurat, Zabur dan Injil. Tetapi terdapat 4 orang imam yang menentang kenyataan yang dilemparkan oleh imam-imam yang lain. Dan 4 orang ini termasuklah Imam Ahmad Hanbali. Para imam ini diugut oleh khalifah iaitu Khalifah Ma'mun. Manakala ketika 2 orang imam sedang digari, 2 orang imam ini segera menyatakan bahawasanya Al-Quran itu ialah ciptaan Allah dan bukannya ayat-ayat Allah. Setelah itu mereka dibebaskan. Tetapi Imam Ahmad ketika sedang digari,
beliau telah berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya aku tidak mahu berjumpa dengan Ma'mun." Pada keesokan harinya, Imam Ahmad dibebaskan kerana Khalifah Ma'mun telah meninggal dunia. Tetapi bukan setakat ini sahaja kisah dugaan beliau. Selepas kematian Khalifah Ma'mun, adiknya iaitu Khalifah Al-Muta'asin menjadi khalifah yang baharu. Khalifah Al-Muta'asin sebenarnya tidak kisah tentang agama dan para alim, tetapi beliau tetap ingin memenuhi hasrat abangnya, iaitu menangkap orang-orang yang menyatakan bahawasanya Al-Quran itu kata-kata Allah. Khalifah Al-Muta'asin menangkap Imam Ahmad dan memerintahkannya untuk membenarkan tentang Al-Quran itu ciptaan Allah, tetapi Imam Ahmad tetap berpegang kepada akidah dan menolak tawaran itu. Sultan menawarkan untuk membebaskannya jika Imam Ahmad mengakui bahawa Al-Quran itu ciptaan Allah. Setelah segala perbahasan yang dilakukan antara Imam Ahmad dan para alim yang lain, Imam Ahmad tetap teguh dengan akidahnya. Walaupun disiksa ketika bulan Ramadan diberi makanan, beliau tetap tidak menjamahnya. Setelah bertahun-tahun Imam Hanbali disiksa dan dikurung, akhirnya beliau dilepaskan oleh Khalifah Mu'tazilah. Setelah dibebaskan, Imam Ahmad Hanbali pergi menghadap Mu'tazilah, menyatakan beliau telah memaafkan semua khalifah, semua orang yang telah menyebat dan menyeksanya. Beliau telah memaafkan mereka, tetapi kecuali Khalifah Mu'tazilah. Itulah kisahnya adik, dugaan dan cabaran yang dihadapi oleh Imam Ahmad. Jadi mak, apa yang samanya dengan adik? Imam Ahmad merupakan seorang yang suka menuntut ilmu. Jadi, adik wajarlah mencontohi beliau. Kemudian, Imam Ahmad memiliki sifat pemaaf yang amat tinggi. Banyak membaca dan menghafaz hadis pada usia muda. Seterusnya, sanggup dipenjarakan kerana menegakkan akidah. Baiklah mak, adik nak jadi anak yang solehah mulai hari ini. Hai, Ana Ummu Fatimah. Anda merupakan mak kepada Fatimah. Hai, Ana Fatimah. Ana merupakan watak utama dalam cerita ini. Hai, kami adalah objek dalam cerita ni. Saya beg. Saya pula buku. Ana melakonkan watak Ummul Imam Ahmad Hanbali. Hai, saya watak yang melakonkan watak Imam Hanbali dalam cerita ini.